Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini saya ingin buat perkongsian kelebihan emas berbanding dengan duit. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan trust dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi sesiapa yang nak mahir tentang ilmu berkaitan dengan emas dan juga pengurusan keuangan, sila rujuk kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Jadi insyaAllah sebelum saya memulakan perkongsian saya, boleh tengok video daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor saya, yang bercerita berkaitan dengan kelebihan emas dibandingkan dengan duit. Jadi sila tonton insyaAllah. Harta lain semua boleh musnahkan. Apatah lagi duit. Rumah boleh dimusnahkan, boleh dicipta dan dimusnahkan. Emas tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Kalau katalah Tuhan takdirkan dalam bumi ni ada 100,000 tan emas. Jadi emas tu kekal. Dia kekal kuantiti tu daripada awal hingga kiamat. 100,000 tan. Maksudnya trading emas ni berlega 100,000 tan itu saja. Dia tak bertambah, tak berkurang. Yang bertambah tu ialah yang keluar daripada lombong. Bukan orang cipta. Aset lain orang boleh cipta, emas tak boleh cipta. Okey? Jadi emas nilai dia terletak pada berat dan ketulinan. Duit dia tak ada nilai sebenar. Sebab tu duit dia tak boleh menyimpan nilai. Dan sudut jangka panjang, duit sebenarnya hanya sesuai untuk transaction saja. Transaction jual beli, yes, pakai duit. Tapi nak simpan, pada saya baik simpan aset-aset fizikal. Emas, perak, tanah, rumah, simpan aset macam tu. Okey, itu adalah perkongsian daripada mentor saya. Dia bagi tahu apa? Emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Jadi ini adalah antara kelebihan emas dibandingkan dengan duit. Tuan-tuan, manusia ni dia tidak boleh mencipta emas. Dia tak boleh mencipta emas. Tidak ada satu orang manusia pun yang boleh mencipta emas. Sebab apa? Emas ni ialah ciptaan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara pakar keuangan dunia bagi tahu apa? Gold is God money. Jadi bagi tahu apa? Emas ialah duit Tuhan. Jadi emas ni diciptakan oleh Tuhan, bukannya manusia bercipta. Jadi manusia hanya menggunakan emas. Kalaulah di dunia ni ada 100,000 tan emas, maka 100,000 tan itulah yang digunakan oleh setiap manusia daripada dulu sampai kiamat. Dan tuan-tuan, dari segi simpanan tak sesuai kita simpan dalam bentuk duit. Sebab apa? Duit ni nilai dia semakin jatuh setiap tahun. Tapi emas dia akan makin meningkat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lagi antara kelebihan emas ialah emas ni dia tidak boleh dimusnahkan. Dia tidak boleh dimusnahkan. Jadi berbeza dengan orang yang simpan duit. Tuan-tuan, banyak berlaku orang menyimpan duit. Dia simpan duit di dalam rumah dia. Simpan duit dalam rumah dia, 10,000, 20,000, 50,000. Simpan dalam rumah dia. Apa yang berlaku? Contoh, satu hari berlaku kebakaran rumah. Rumah dia terbakar, habis kayu-kayu dalam rumah dia terbakar, baju, pakaian, tempat tidur dia, dokumen-dokumen dia terbakar, termasuk dengan duit yang dia simpan tu. 10,000, 10,000 ataupun 20,000 ataupun 50,000 ataupun 100,000 yang dia simpan dalam rumah dia tu hangus terbakar. Apa yang terjadi kepada nilai-nilai duit yang terbakar tadi? Maka nilai dia akan jadi zero, kosong. Tidak ada apa-apa nilai. Jadi tuan-tuan, duit apabila dia terbakar, maka dia tidak ada nilai dan kerajaan tak jamin pun. Contohlah dia kata, okey, dia buat report polis. Dia buat report polis, okey, aku ada duit, rumah aku terbakar, jadi duit ada 100,000. Jadi mana bukti? Mana bukti kita nak kata, kita bagi tahu duit kita ada 100,000 di dalam rumah kita. Sebab apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kesan. Sebab apa? Habis hangus terbakar. Semua dah jadi abu, semua dah jadi debu. Jadi ataupun berlaku apa? Simpan duit di dalam rumah, anai-anai masuk dalam rumah kita. Anai-anai. Jadi anai-anai ni binatang seperti semut tu. Jadi anai-anai ni walaupun dia kecil, dia boleh meruntuhkan satu bangunan, satu pokok balak yang besar. Sebab apa? Anai-anai ni dia gigit sikit, maka kita nampak daripada luar elok, tiba-tiba dah roboh, dah rosak. Dah boleh runtuh rumah tersebut. Sebab apa? Anak-anak ni dia makan rumah. Jadi apabila anak-anak ni ada dalam rumah, mungkin duit-duit yang kita simpan dalam
rumah kita tu mungkin ada 10,000, 20,000, anak-anak pergi gigit, pergi makan duit-duit kita tu, dan tak tersisa, ataupun berlaku tersisa tetapi dalam dah cacat dah. Duit kita tu dah cacat dah berlubang-lubang dah. Jadi duit tu kita ada 100,000 ke, ada 50,000 ke, kita ambil duit tu kita nak bank in ataupun kita nak transfer kat ATM. Dia dah tak laku dah. Ataupun kita nak pergi ke mana-mana kedai untuk buat pembelian, dah tak laku dah. Sebab apa? Duit tu dah rosak dah. Tuan-tuan, duit ni dia dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang jamin duit ni. Kerajaan yang jamin. Apabila dia dalam keadaan baik, tak rosak, maka dia bernilai. Tapi apabila dia rosak, dah rosak, maka kerajaan tak jamin dah nilai duit tersebut. Sebab apa? Duit tersebut hanya dijamin apabila dalam keadaan baik. Jadi tuan-tuan, apabila duit ni dimakan anak-anak, nilai dia juga akan jadi zero, akan jadi kosong. Tidak ada apa-apa nilai. Ataupun duit kita ni terkoyak. Contoh kita letak kat rumah kita, tiba-tiba anak kita ke tak tahu. Tu duit dia tak dapat beza lagi duit dengan kertas. Dia ambil duit tu, dia gunting jadi kecil. Nak duit RM100 dia gunting, RM50 dia gunting, RM20 dia gunting, RM5 dia gunting, RM1 dia gunting, semua dia gunting. Jadi tu pun duit kita pun tidak ada nilai lah. Sebab apa? Dah terkoyak, dah jadi helaian-helaian kecil lah. Kalau kita nak sambung pun dah tak elok. Jadi kalau kita dah pergi kedai untuk membeli pun dah tak laku dah. Sebab apa? Duit tu dah rosak. Jadi apabila duit dah rosak, dia tidak ada apa-apa nilai dah. Begitu juga contoh berlaku satu tempat berlaku bencana, berlaku banjir besar. Habis duit terkoyak disebabkan kena air ataupun terkena lumpur. Jadi duit tu pun tidak ada nilai juga. Tidak ada nilai. Ataupun duit kita tu terkena apa? Terkena cat ataupun terkena dakwat, maka duit kita tu dah rosak dah. Jadi gambar-gambar ataupun rupa bentuk asas duit tu dah tak nampak dah. Sebab apa? Dah diganggu oleh dakwat pen ataupun dakwat apa-apa dakwat lah. Jadi dia dah rosak dah. Apabila kita nak guna buat pembelian, maka dia dah tak laku dah. Jadi tuan-tuan, inilah kelemahan duit yang mana dia mudah rosak. Dan apabila dia rosak, dia tidak akan dijamin oleh kerajaan. Sebab apa? Kerajaan ni jamin nilai duit ni apabila dia dalam keadaan baik. Apabila dia dah rosak, maka kerajaan tak jamin. Jadi tuan-tuan, berbeza dengan emas. Emas ni, kalaulah dia Allah SWT berlaku kebakaran di rumah kita simpan emas, ada sekilo emas dalam rumah kita, berlaku kebakaran. Jadi mungkin kita simpan tu di dalam bentuk gold bar macam ni. Tetapi apabila dah berlaku kebakaran melebihi takat didih dia, jadi dia dah bertukar bentuk emas ni. Jadi walaupun dia bertukar bentuk, dia tetap emas. Sebab apa? Emas ni nilai dia ataupun harga dia bergantung kepada berat dan juga ketulinan dia. Walaupun dia bentuk dah berbeza, bukan dalam bentuk gold bar, mungkin dalam dah buruk dah tak cantik dah. Tapi apabila berat dia cukup lagi 1000 gram ataupun 1 kilo dan dia masih lagi berketulinan 999, dia tetap bernilai. Dia tetap bernilai dengan nilai 1000 gram dan juga dengan nilai berketulinan 999. Begitu juga apabila berlaku anai-anai. Contoh anai-anai masuk dalam rumah kita. Dan anai-anai dia tak boleh makan emas ni. Anai-anai tak boleh makan emas. Walaupun ada satu kumpulan anak-anak datang mengerumuni emas kita ni, nak gigit tak boleh. Sebab apa? Sebab emas ni dia logam yang keras. Logam yang keras yang mana anak-anak tak boleh gigit dia. Kalau kayu dia boleh gigit, kalau kertas dia boleh gigit. Begitu juga apabila berlaku apa? Satu kebakaran anai-anai, satu berlaku dikecilkan. Maksudnya emas kita ni dah terpisah. Maksudnya dibentuk dengan kecil-kecil dah. Dah jadi macam bentuk abu ataupun pasir ataupun batu-batu kecil. Sebenarnya dalam bentuk gold bar macam ni, tetapi dia dah jadi kecil-kecil. Mungkin dikikis ke, dipisahkan ke, ataupun diketuk ke, dipahat ke, dan dia tak berbentuk macam ni. Tak berbentuk dalam bentuk gold bar macam ni, di dalam bentuk kecil-kecil pun emas juga bernilai. Walaupun dalam bentuk debu, emas tetap juga bernilai. Jadi ini adalah keistimewaan emas. Dan contoh satu lagi, emas ni contoh berlaku banjir. Tiba-tiba kampung kita berlaku banjir yang sangat besar dan emas kita ni ditenggelami banjir. Dah habis lumpur kena emas kita. Jadi emas ni tak rosak. Apa kita boleh basuh?
kita ambil emas kita ni, kita basuh-basuh, jadi dia tetap juga dalam keadaan baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Inilah keistimewaan emas, yang mana dia tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Dan nilai emas ni terletak kepada berat dan juga ketulinan dia. Walaupun dia dibakar ataupun kena banjir ataupun digigit oleh anai-anai ataupun diperkecilkan ataupun dijadikan abu, dia tetap bernilai. Sebab apa? Nilai emas ni terletak pada berat dan juga ketulinan dia. Jadi tuan-tuan, simpanlah emas sebab apa? Emas ni tidak boleh dimusnahkan. Berlaku apa-apa bencana sekalipun, emas tetap emas. Tapi apabila berlaku bencana, duit tetap duit, dia tidak akan ada nilai apabila dia dah rosak. Sebab apa? Jaminan kerajaan hanya apabila emas tersebut duit tersebut dalam keadaan baik. Jadi alhamdulillah, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Emas tidak boleh diciptakan dan tidak boleh dimusnahkan. Duit boleh dicipta dan boleh dimusnahkan. Ini adalah perbezaan antara emas dan juga duit. Jadi tuan-tuan, emas nilai dia terletak pada berat dan juga ketulinan. Duit nilai dia terletak daripada jaminan kerajaan. Selagi mana dia dalam keadaan baik, maka kerajaan jamin nilai yang telah diletakkan kepada dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayuh yang masih belum memulakan simpanan, saya sarankan tuan-tuan mula dulu menyimpan walaupun 1 gram. Mula dulu menyimpan walaupun 1 gram, dan insya-Allah dengan tuan-tuan istiqamah, dengan tuan-tuan konsisten menyimpan 1 gram setiap bulan, tuan-tuan akan capai 1 kilogram suatu hari lagi, insya-Allah. Jadi bermula dulu. Sebab apa? Apabila kita nak buat satu-satu perkara, yang penting kita bermula. Buat dulu baru faham kemudian. Kita buat dulu, kita faham kemudian. Jadi kita mula dulu dengan 1 gram, insya-Allah kita akan capai 1 kilogram. Jadi saya Muhammad Amirullah ingin membimbing tuan-tuan semua, anda yang melihat live ini, saya nak bimbing tuan-tuan memulakan simpanan emas pertama bermula 1 gram sehingga tuan-tuan mencapai 1 kilogram, insya-Allah. Dan saya target, saya nak bantu lebih ramai lagi supaya rakyat Malaysia ni mula menyimpan emas. Sebab apa? Ramai sekarang ni dia nak simpan, dia simpan duit. Rugi tuan-tuan simpan duit. Rugi simpan duit. Berlaku kerosakan, terkoyak ataupun terkoyak ataupun dikena dakwah, digigit anak-anak, terbakar, habis tak ada nilai duit kita. Tapi kalau tuan-tuan simpan dalam bentuk emas, dia tetap bernilai. Terbakar pun walaupun bentuk dia berubah, dia tetap bernilai. Sebab apa? Berat dia sama, ketulinan dia sama. Jadi mulakan sekarang, saya sarankan tuan-tuan mulakan sekarang. Dan sebab tuan-tuan boleh nak buka akaun emas Public Gold ni, emas Public Gold ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat murah. Tuan-tuan boleh beli hanya di hujung jari sahaja. Duduk di mana-mana, tuan-tuan boleh memulakan simpanan emas walaupun RM100 dan tidak ada apa-apa komitmen bulanan. Dan sangat-sangat murah, tuan-tuan boleh bermula hanya dengan RM100. Contoh tuan-tuan beli bulan ni RM100. Bulan depan tak beli pun tak apa. Tidak ada apa-apa komitmen. Bulan depan sekali lagi baru beli. Bulan depan seterusnya beli lagi. Lepas tu tak beli. Lepas tu beli lagi. Tidak ada apa-apa masalah. Sebab apa? Tidak ada komitmen. Maksudnya kita ada duit, kita boleh simpan. Kita tak ada duit, kita tak perlu simpan pun tak apa. Jadi yang penting tuan-tuan ada matlamat dan tuan-tuan ada ilmu berkaitan dengan emas ni. Jadi insya-Allah nak memulakan simpanan emas tak perlu ada ilmu tinggi-tinggi. Tak, cukup sekadar tuan-tuan tahu apa manfaat emas, apa perbezaan antara emas dengan duit. InsyaAllah tuan-tuan, bismillah, mulakan sekarang. Jadi insyaAllah saya sedia membantu anda yang masih belum memulakan simpanan emas. Boleh hubungi saya, boleh kontak saya, boleh rujuk nombor telefon saya di atas. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan memulakan simpanan emas daripada 1 gram sehingga capai 1 kilogram emas, insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang like, share, komen live saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.